kembali dalam berita wilayah. Baik saudara, seterusnya kita ke negeri di bawah bayu. Fokus hari ini penganjuran Festival Kebudayaan Cina Kebangsaan pada September ini. Langsung bersama rakan penyampai Muhammad Syarizam Awang di Kota Kinabalu. Silakan Syah. Baik dia, Kerajaan Negeri menyokong penuh usaha Gabungan Persatuan Cina Sabah FKAS menganjurkan Festival Kebudayaan Cina Kebangsaan kali ke-38 di Sabah pada September ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berharap festival tersebut memupuk pemahaman lebih mendalam tentang budaya masyarakat Cina yang penuh warna-warni. Kerajaan Sabah akan memastikan semua lapisan rakyat mendapat pembangunan sama rata dan seimbang antaranya melalui penyaluran peruntukan sekolah vernakular dan mubalik serta badan agama bukan Islam di negeri ini. Datuk Haji Ji berucap demikian ketika merasmikan Karnival Tahun Baharu Cina 2023 di lintasan Desoka, Kota Kinabalu. Ucapan beliau disampaikan Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Pertanian dan Perikanan, Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan. Ketua Menteri turut memberi jaminan kerajaan negeri akan terus melaksana dasar kukuh untuk membawa lebih banyak pelaburan ke Sabah pada masa hadapan. Sehubungan itu, beliau berharap masyarakat pelbagai kaum, khususnya masyarakat Cina yang sebahagian besar terlibat dalam perniagaan, bekerjasama dengan kerajaan untuk membangunkan negeri ini ke peringkat lebih baik. Dalam pada itu, sejumlah RM150,000 disumbangkan kerajaan negeri kepada FKAS untuk karnival kali ini. Sementara itu, Presiden FKAS Tan Sri T.C. Goh memaklumkan pelbagai pengisian menarik dan unik dirancang untuk pembukaan Festival Kebudayaan Cina Kebangsaan yang akan diadakan di Sabah tahun ini. Ia dimulakan dengan penerimaan obor festival daripada penganjur terdahulu Dewan Perhimpunan Cina Negeri Sembilan pada bulan Mac ini. Kelompok itu kita akan mengeliling seluruh Sabah termasuk naik ke Gunung Kinabalu. Lepas itu dengan series dia punya program, antaranya kita memasukkan pertandingan perahu naga tahunan itu as part of the program. Dan kita akan menganjur berbagai lagi program kebudayaan Cina di berbagai daerah. Bukan saja di Kota Kinabalu, Sandakan, Tawau, Lahadatu, Keningau dan sebagainya. Pelbagai program kebudayaan Cina dari pelbagai daerah seluruh Sabah juga akan diketengahkan ketika festival berkenaan. Turut menyambut baik penganjuran ini Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Christina Liu yang yakin ia akan membantu meningkatkan pendapatan sektor pelancongan negeri. Justru beliau berharap rakyat akan menyokong usaha FKAS agar lebih banyak penganjuran seumpama dapat diadakan di negeri ini. Dalam pada itu di Tawau, Persekutuan Persatuan Cina Tawau mensahirkan terima kasih kepada kerajaan negeri kerana memberi peruntukan RM100,000 kepada persatuan berkenaan. Pengurusi kehormat tetapnya Tan Sri Liu Yunfah berkata ia akan dimanfaatkan sepenuhnya bagi membantu masyarakat Cina yang memerlukan serta menambah baik kemudahan fasiliti pihak persatuan. Penyaluran peruntukan seumpama bukti keadilan dan kesesamaan kerajaan membantu rakyat tanpa mengira bangsa dan agama. Itulah jika kita mempunyai pemimpin-pemimpin yang prihatin atas, saya yakin atas usaha semua, kita semua bangsa semua akan dapat nikmat yang sesama. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan angpau dan limau Mandarin kepada Persatuan Tarian Singa di Tawau. Ia diadakan sempena Pesta Tarian Naga, Unicorn dan Singa yang turut dihadiri Timbalan Konsulat Jeneral Republik Rakyat Cina di Kota Kinabalu, Aoyang Hufeng dan Presiden Persatuan Persatuan Cina Tawau, Datuk Dr. Lim Teck Keong. Tan Sri Liu turut kagum dengan pembabitan masyarakat pelbagai bangsa dalam seni tarian singa yang menjadi tradisi kaum Cina. Lebih 4,000 pengunjung memeriahkan pesta ini. Hari Terbuka Armada 2023 yang diadakan di Pangkalan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM Kota Kinabalu berjaya menarik ribuan pengunjung. Pengurusi Badan Kebajikan Keluarga Angkatan Tentera Bakat Laut Armada Timur, Datin Suzana Dato' Abu Bakar berkata, sambutan amat menggalakkan memandangkan pada hari-hari biasa orang awam tidak dibenarkan memasuki kawasan pangkalan.
Hari terbuka armada ini memberi peluang kepada orang awam melihat sendiri pengoperasian dan aset TLDM. Turut diadakan program amal Shopee hasil inisiatif bakat ATM bertujuan membantu suri rumah menjana pendapatan. Kita telah lama tak buat Hari Armada. Jadi semasa ada Hari Armada ni kita boleh lihat pelbagai gerai, pelbagai aktiviti dan pelbagai acara yang boleh orang-orang luar kenal, lebih mengenali dalam TLDM, terutama di bahagian Sabah. Pengunjung yang ditemui dilihat teruja dapat meraihkan bersama-sama Hari Terbuka Armada ini. Perasaan saya rasa gembira lah sebab dapat hadir ke sini. Diorang boleh belajar lah mengenai kapal-kapal, helikopter. Baguslah untuk pendidikan diorang lah. Saya merasa gembira juga lah hadir ke program yang terbuka pihak TLDM ni. Saya mengucapkan ribuan berbaik-baik terima kasih juga kepada pihak TLDM kerana menganjurkan program yang sebesar begini untuk bawa family datang sini untuk melihat sendirilah macam mana keadaan di dalam kapal-kapal yang dipamerkan untuk orang awam ini. Perasaan saya sungguh bangga lah kerana dapat menghadiri Hari Terbuka Armada Timur ni kerana dia jarang-jarang sekali berlaku sebab selepas pada COVID-19 yang telah melanda kita semua. Jadi ini salah satu platform yang baiklah untuk semua masyarakat untuk mendekati warga TLDM. Keluarga Darren Litor, seorang daripada anak kapal MV Daiket 06 yang dilaporkan hilang di perairan Indonesia sejak awal bulan ini, berharap misi mencari dan menyelamat SAR kapal kargo berkenaan dapat diteruskan. Turut diharapkan agar pihak syarikat berkenaan menghubungi keluarga mangsa untuk memaklumkan sebarang perkembangan. Abang kepada Darren, Eden Litor berkata kali terakhir adiknya menghubungi keluarga adalah pada 31 Disember lalu ketika kapal tersebut berada di sekitar Singapura. Kami ingin maklumat daripada company iaitu Daiket. Sebab daripada permulaan 1 bulan lah, daripada 1 bulan ni sehingga hari ini Daiket ni, company Daiket ni belum ada memberi makluman dan kami pasal kehilangan ni. Eder berkata demikian kepada RTM di rumahnya di Kampung Melawa, Sepanggar. SAR kapal kargo MV Daiket 06 ditamatkan oleh Badan Nasional Pencarian Pertolongan Basarnas Indonesia Sabtu lepas usaha dijalankan tidak menemui sebarang petunjuk. Bagaimanapun, Ketua Pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Laksmana Maritim Datuk Muhammad Zubil Maksum dalam satu kenyataan memaklumkan meskipun koordinasi antara negara dilaksana Basarnas ditamatkan, pemantauan oleh aset maritim Malaysia yang beroperasi di lapangan terutama di perairan negara berdasarkan posisi terakhir tetap diteruskan. Paparan tadi mengakhiri perkembangan dari Sabah untuk petang ini. Dengan itu, kembali bersama dengan Dia di Angkasa Puri. Silakan Dia. Baik, terima kasih.